terus masuk pada bab 4, nisbah kadaran. Kadaran, ini adalah muka surat 36, buku tuntas cemerlang. Okey, kita perhatikan bagaimana kita nak menulis sesuatu dalam bentuk nisbah. Okey, tulis setiap kuantiti berikut dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C. Kita tengok. Untuk A, 6 hari kepada 2 minggu kepada 10 hari. Okey, ingat apa yang cikgu beritahu tentang nisbah. Kalau kita nak menulis nisbah, kita mesti menggunakan unit yang sama. Maka unit dia hari, yang ini minggu. Jadi minggu ini tidak sama. Kita tukarkan ke dalam yang sama, iaitu hari. Jadi 1 minggu ada 7 hari, maka dia kena darab 7. Okay. Jadi dekat sini akan jadi 6 hari. Dekat sini akan jadi 2 kali 7, 14 hari. Dekat sini akan jadi 10 hari. Maka 6 nisbah 14 nisbah 10. Okey. Jadi itulah jawapan dia. Okey, kita belum belajar kepada nisbah setara lagi ya. Nisbah dalam bentuk termudah. Apa kita letak saja dalam bentuk nisbah apa yang perlulah. Okey. Jadi seterusnya B 20 minit, 1/4 jam, 2/3 jam. Okey. Jadi kalau yang ini dalam bentuk pecahan, yang ini minit, yang ini jam, yang ini jam. Tapi dia dalam bentuk pecahan. Okey, jadi kita akan pilih minit. Lebih senang. Okey. Jadi apa yang anak-anak perlu buat adalah jam ini, 1 jam adalah 60 minit. Maka kita akan darab dengan 6. Yang ini pun darab dengan 60. Okey, jadi 20 itu kekalah sebab dia dah dalam minit. 1/4 darab 60, dia akan jadi 15 minit. Okey, 2/3 darab 60. Anak-anak boleh tekan kalkulator lah. 2/3 darab 60. Okey, jadi dia akan jadi 40 minit. Maka inilah bentuk nisbah. Kita sebut dia sebagai 20, nisbah 15, nisbah 40. Okey. Seterusnya, dia katakan berikan 2 nisbah setara yang mungkin. Okey, kita tengok terus kepada latihan. 24 nisbah 36. Maksudnya, kalau kita nak cari nisbah setara, kalau sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan juga bahagi 2. Kalau sebelah kiri darab 2, sebelah kanan juga darab 2. Okey, begitu. Okey, jadi cikgu lebih suka bahagikan dia kepada nombor yang kecil. 24 dengan 36. Okey, dia kedua-duanya dalam sisi 2. Jadi cikgu bagi 2 untuk nisbah yang pertama. Jika 24 bagi 2 adalah 12. Lepas tu 36 bagi 2 adalah 18. Itu adalah nisbah setara yang pertama. Bagaimana pula kalau cikgu bahagikan ini kepada 4? Okey. Bahagi kepada 4. Okey. Kiri bagi 4, kanan mesti bagi 4. 24 bagi 4 6 kan? 6. Okey. 36 bagi 4. Okey, 9. Okey. Jadi 6 nisbah 9 adalah setara dengan 12 nisbah 18 adalah setara dengan 24 nisbah 36. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok latihan yang B. 11 nisbah 25. Okey. Cikgu nak bahagi 5. Okay. Yang pertama bahagi 5 kiri, jadi sebelah kanan pun bahagi 5. 55 bahagi 5, 11. 25 bahagi 5, 5. 11 nisbah 5. Okey, mungkin yang kedua cikgu nak buat yang ini darab dengan 2. Jadi 55 darab 2 110. 25 darab 2 50. Maka mereka ialah nisbah setara. Okey. Jadi anak-anak boleh buatkan. Kalau dia 3 itu kena dibahagikan dengan nombor yang sama. Okey, nombor 3. Permudahkan nisbah yang berikut kepada sebutan terendah. Okey. Kalau sebutan terendah, maksudnya
sampai dia tidak boleh lagi dibahagi dengan, sampai kedua-duanya tidak boleh lagi dibahagi dengan nombor yang sama. Okey, kalau lebih mudah anak-anak, ingat tak kita pernah belajar gandaan sepunya terkecil. Kita boleh cari gandaan sepunya terkecil bagi kedua-dua nombor. Okey, apa kita tengok contoh yang pertama, 56 dengan 40. Okey, mungkin anak-anak boleh fikirkan, kalau kita bahagikan dengan 2, 56 bagi 2 berapa? 28. 40 bagi 2 berapa? 20. Betul? Masih boleh dikecilkan? Masih. Bahagi lagi dengan 2. Okey, 28 bagi 2, 14. 20 bagi 2, 10. Masih boleh dikecilkan? Boleh. Bagi lagi dengan 2. Senangnya anak-anak, kalau kita tidak berapa fasih dengan sifir, kalau dia nombor genap, kita bahagi saja dengan 2. Dia akan bagi nisbah yang lebih kecil. Okay, kalau 14 bagi dengan 2, 7. 10 bagi 2, 5. Maka tengok, 7 dengan 5 dia dah tak ada dah. Dia dah tak ada lagi dah. Boleh dibagi dengan nombor yang sama. Maka jawapan dia adalah 7 nisbah 5. Begitu. Okey. Jadi kalau dia tidak sama unit, kilogram dengan kilogram, kita boleh pilih unit yang paling kecil. Okey, jadi yang ini dah dalam gram 800, tak apa tuliskan. Yang ini kilogram, kita tukar kepada gram. Kita tukar kepada gram maksudnya darab 1000. Jadi 24 darab 1000 adalah 2400. Okey, dekat situ baru kita permudahkan lagi. Jadi kalau cikgu, kalau dekat sini ada 2 sifar, dekat sini ada 2 sifar, cikgu potong. Tinggal 8 nisbah 24. 8, 16, 24. Yang ini boleh bagi dengan 8. Yang ini juga boleh bagi dengan 8. Okey, jadi 8 bagi 8, 1. 24 bagi 8, 3. Jadi jawapan akhir dia adalah 1 nisbah 3. Kalau dia dalam bentuk macam ni, ini ml, ini L. Liter. Liter dengan mililiter, tukarkan dalam unit yang kecil, iaitu mililiter. Okey. Dan kemudian anak-anak bolehlah teruskan permudahkan. Okey, bagaimana pula dengan pecahan? Kalau pecahan, okey, tengok yang bawah. 5, 3, 10. Maksudnya anak-anak kena cari GSTK dulu. Gandaan sepunya terkecil untuk 5, 3, 10. Okey, maksudnya kita nak darabkan mereka dengan nombor yang mereka boleh berkongsi yang sama. Okey, jadi kalau yang ini kita bahagi 5, dia akan dapat 1. Okey, yang ini 3 tak boleh. 10 bagi 5, 2. Boleh lagi bagi dengan 3. 1, 1, 2. Bagi dengan 2. Jadi 1, 1, 1. Jadi GSTK dia adalah 5 darab 3, 15. 15 darab 2, 30. Okey. Jadi GSTK dia adalah 30. Ini bermaksud anak-anak, semua yang ini kita akan darab dengan 30. Ini darab 30. Ini darab 30. Tekan saja kalkulator. 3/5 darab 30. 6, 12, 18. Dia akan jadi 18. Okey. 2/3 darab 30. Dia akan jadi 20. 7/10 darab 30. Dia akan menjadi 21. Jadi 18 nisbah 20 nisbah 21. Ada lagi tak? Boleh lagi tak kita ni pemudahkan dengan nombor yang sama? Okey, tak boleh. Sebab dia ada nombor gabungan nombor
genap dengan nombor ganjil. Ketiga-tiganya mesti dibagi dengan nombor yang sama. Tak ada lagi. So, inilah jawapannya. Right? Kalau anak-anak keliru dengan yang di atas ni, okay, sebab bila cikgu buat macam ni tadi, cikgu tengok A. A tadi cikgu bagi dua kan. Dapat 75 ni kan. Okay, ini GSTK dia berapa? 2 darab 2 adalah 8. Maksudnya yang ini bahagi dengan 8. Yang ini bahagi dengan 8. Kan 56 bagi 8 7, 40 bagi 8 5, sama. Ya, jangan keliru ya. Okey, untuk I 0.6 darab 1.8 darab 2.2. Darab pula nisbah. 0.6 nisbah 1.8 nisbah 2.2. Perhatikan mereka semua adalah dalam perpuluhan dan satu tempat perpuluhan saja. 0.6 1. Lepas setiap perpuluhan ada satu nombor. 1.8 1, 2.2 1, 1 juga. Jadi cikgu lebih gemar kita semua darab dengan 10 ataupun kita cakap kita jadikan dia tanpa perpuluhan. Maksudnya 6 darab 18, nisbah 18 nisbah 22. Kemudian baru kita selesaikan. Jadi kalau kita selesaikan 6, 18, 22 kita boleh bahagi 2 kan. Okey, maka semua kita cuba bahagi 2 terlebih dahulu. 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9, 22 bagi 2 11. Okey, boleh tak bahagi dengan nombor yang lain lagi? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, mereka tidak boleh berkongsi nombor yang sama. Kalau 3 dengan 9 boleh, tapi kalau dengan 11 tak boleh. Jadi sebab dia bertiga-tiga, kita kena pastikan tiga-tiga boleh dibagi dengan nombor yang sama. Jadi kalau tidak ada, berhenti. Okey? Jadi cikgu tinggalkan anda dengan beberapa latihan yang belum dibuat. Jadi sila lengkapkan dan jumpa dalam kelas tutorial akan datang. Bye.